Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Kita akan teruskan pelajaran matematik tingkatan 1 dalam bab 12, pengendalian data dengan standard kandungan 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Kita akan sambung dengan standard pembelajaran 12.1.3 membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Baiklah pelajar, kali ini kamu akan belajar bagaimana untuk membina satu lagi perwakilan data iaitu carta pai. Carta pai merupakan perwakilan data yang menggunakan sektor bulatan. Saiz sudut sektor dalam carta pai adalah berkadaran dengan nilai kuantiti data tersebut. Carta pai amat sesuai digunakan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data. Namun, ianya kurang sesuai untuk data kategori yang banyak kerana saiz sektor menjadi semakin kecil dan rapat menjadikan nilai sudutnya kurang tepat. Carta pai biasanya lebih sesuai untuk perbandingan data yang tidak melebihi 7 kategori. Baiklah, mari kita lihat langkah-langkah untuk membina carta pai. Yang pertama, kamu haruslah cari sudut sektor bagi setiap kategori dengan menggunakan rumus ini. Sudut sektor bersamaan dengan kekerapan data per jumlah kekerapan darab 360 darjah. Kemudiannya, lukis sebuah bulatan dan bahagikan bulatan kepada sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Seterusnya, labelkan setiap sektor dan akhir sekali, tulis tajuk carta pai. Baiklah pelajar, mari kita lihat contoh yang berikut. Jadual di atas menunjukkan warna model kereta Aspira yang ditempah oleh sekumpulan pelanggan. Bina satu carta pai untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Baiklah pelajar, untuk membina carta pai, mula-mula kita kena cari dulu sudut sektor bagi setiap kategori. Dalam contoh ini, kategori warna kuning, merah, putih dan juga biru. Jadi, cikgu akan tambah 2 lagi laju di sebelah kanan bagi jadual kekerapan ini. Seperti berikut, iaitu pecahan bulatan dan juga sudut sektor. Cikgu tambah juga satu baris di bawah untuk jumlah. Sekarang kita akan tentukan jumlah bagi bilangan kereta dahulu. 18 tambah 10 tambah 5 tambah 7. Kita dapat jumlahnya bersamaan dengan 40. Seterusnya kita akan tentukan pecahan bulatan bagi setiap kategori. Pecahan itu ialah bilangan kereta per keseluruhan kereta yang ada. Maksudnya di sini, kalau kereta yang berwarna kuning, pecahan bulatannya ialah 18 per 40. Kereta jenis warna merah 10 per 40, jenis warna putih 5 per 40 dan jenis warna biru 7 per 40. Jadi berapa jumlahnya? Okey, bila kita tambah semua pecahan ini, kita dapat nilainya bersamaan dengan 1. Baik, sekarang kita akan tentukan pula sudut sektor berdasarkan rumus ini. Sudut sektor mestilah kekerapan data per jumlah kekerapan darab 360 darjah. Kekerapan data per jumlah kekerapan. Kemudian kita akan darabkan 360 darjah. Baik, untuk kereta jenis warna kuning ni. Maksudnya 18 per 40 darab 360 darjah. Kemudian kamu kira dan kamu akan dapat nilainya bersamaan dengan 162 darjah. Seterusnya, untuk kereta berwarna merah, 10 per 40 darab 360 darjah bersamaan dengan 90 darjah. Kereta warna putih, 5 per 40 darab 360 darjah bersamaan dengan 45 darjah. Dan kereta berwarna biru, 7 per 40 darab 360 darjah bersamaan 63 darjah. Apakah jumlah sudut sektor? Okey, jumlah sudut ialah jumlah sudut bagi suatu bulatan yang penuh.
Kita tambah semuanya ataupun kamu dah faham jumlah sudut bagi suatu bulatan. Sudut putaran lengkap nilainya bersamaan dengan 360 darjah. Baiklah pelajar, sekarang kita akan bina sebuah bulatan. Mula-mula cikgu akan tandakan suatu titik di tengah-tengah. Cikgu gunakan warna merah untuk tandakan titik ini. Okey, titik ini adalah pusat bulatan. Sekarang kita ambil jangka lukis dan kita letakkan bahagian tajam jangka lukis ini di titik yang telah kita tandakan tadi. Dari titik ini kita lukis sebuah bulatan. Seterusnya kita akan lukis satu garis lurus yang menyambungkan pusat bulatan tadi dengan lilitan bulatan. Pusat bulatan yang titik berwarna merah tadi, lilitan bulatan yang warna hitam ni. Okay, kamu boleh bina garis lurus ini di mana-manalah yang menyambungkan titik pusat bulatan ni dengan lilitan. Okay, cikgu buat garis itu di sini. Okay, kita bina garis lurus. Baiklah, sekarang kita akan gunakan protektor untuk membahagikan bulatan ini kepada beberapa sektor mengikut nilai sektor yang telah kita hitung tadi dalam jadual di atas. Okey, kamu ambil protektor, letakkan dia. Letakkan dia betul-betul di titik tengah iaitu pusat bulatan yang kita telah tandakan dengan titik berwarna merah tadi. Kamu pastikan pusat protektor ini menindih titik tersebut, dan kita tetapkan supaya garis lurus yang berada di protektor yang mewakili titik permulaan sudut sifar, menindih garis hitam yang kita telah hasilkan tadi. Cikgu tetapkan susunan protektor ini. Kita dah letakkan pusat protektor tepat menindih titik warna merah tadi dan garis lurus protektor yang mewakili sifar ini menindih tepat garis yang berwarna hitam tadi. Sekarang kamu lihat pada jadual. Daripada jadual, model kereta Aspira yang berwarna kuning, sudut sektornya ialah 162 darjah. Jadi kita ukur sudut bermula daripada sifar. Kalau kamu lihat sifar yang menindih garis hitam tadi ialah skala dalam. Skala dalam. Jadi kita baca sudut di skala dalam saja. Sifar sehinggalah 162. Baik, 162 di sini. Okey, kita tandakan. Kita tandakan 162. Okey, sekejap. Kita buat garis. Okey, sekarang dah ada. Kita dah sambung dengan garis dari pusat bulatan tadi ke arah tandaan 162 darjah. Okey, ini sudut 162 darjah. Kemudian kita teruskan lagi dengan model kereta yang berikutnya, warna merah. Model kereta Aspira yang warna merah, sudut sektornya 90. Jadi kita sambung lagi ukur sudut. Okey, kali ni sifar, sudut sifar bagi protektor tadi cikgu pindahkan pula di garis sudut 162 darjah yang kita baru hasilkan tadi. Kita pindahkan pula kat situ sifar. Okey, tindih tepat, pusat protektor pun letak tepat menindih titik merah tadi, dan kita baca sudut pada skala dalam sifar sehingga 90. Okey, di sini. Okey, sekarang kita dah tandakan dengan garisan sudut 90 darjah. Okey, kita teruskan lagi dengan model kereta Aspira yang berikutnya yang berwarna putih, sudutnya 45 darjah. Kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi ukur sifar pada protektor, garis sifar tadi kita letakkan di garis hitam yang mewakili sudut 90 darjah yang baru kita hasilkan tadi. Okey, kita tindihkan garis itu. Kemudian kita tandakan sudut bagi kereta yang berwarna putih itu 45 darjah.
Okey, 45 darjah di sini. Okey, cikgu tandakan 45 darjah. Okey, kita dah dapat garisan Dan kita teruskan lagi dengan sudut yang terakhir 63 darjah. Kita cuma ukur saja sebab yang sudut-sudut yang lain kita dah ukur, tinggal satu sudut je yang belum diukur. Jadi kita cuma ukur untuk semak lah betul ke tidak ukuran yang kita buat tu tepat atau tidak ukurannya. Jadi baki sudut ini pastikan kamu letak tepat lah protektor kamu. Okey, baki sudut ini sepatutnya 63 Okey, 63 darjah. Okey, tepat. Baiklah, sekarang kita dah pun bahagikan bulatan ini kepada sektor-sektor berdasarkan sudut sektor yang ada dalam jadual. Okey, kemudian kita akan labelkan. Kita labelkan setiap sektor itu dengan sudut. Okey, untuk kereta yang berwarna kuning, model kereta yang berwarna kuning tadi, kita dah pun ukur sudutnya 162 darjah. Tuliskan sudutnya 162 darjah dan kamu boleh tulislah jenis model kereta ni. Okey, model kereta Aspira yang berwarna kuning. Okey, kemudian sudut yang kedua untuk kereta yang berwarna merah, sudut dia 90 darjah. Okey, untuk sudut 90 darjah ni kita tak payahlah tulis Tak payah tulis nilai sudut. Kita buat simbol sudut tegak saja dah memadai. Okey. Tulislah untuk kereta yang berwarna merah. Okey, seterusnya kereta yang berwarna putih. Sudut dia 45 darjah. Okey, tuliskan putih. Dan yang terakhir ialah kereta yang berwarna biru. Sudutnya 63 darjah. Okey, ini untuk kereta yang berwarna biru. Baiklah, akhir sekali jangan lupa untuk tulis tajuk yang sesuai di bahagian atas catapai ini. Cikgu pilih untuk letakkan tajuknya sebagai warna tempahan model kereta Aspira. Baiklah pelajar, sekarang apakah pula justifikasi kamu kepada kesesuaian perwakilan data ini, iaitu catapai? Ya pelajar, nampaknya catapai ini sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara setiap warna model kereta Aspira yang ditempah oleh pelanggan.